Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton channel Studio and Exploration dalam rancangan Eksplorasi Misteri Mistik. Saya Nazri Saleh, hos anda. Hari ini saya bawakan anda kepada sumber maklumat yang kami perolehi dari kaedah ilmu kebatinan secara Islam, iaitu Al-Haq. Jika anda tidak suka dari sumber tersebut, sila berhenti menonton video dari channel ini. Sebelum saya teruskan video ini, bantu saya dengan tidak skip iklan ketika menonton video di channel ini. Subscribe channel ini kepada yang belum subscribe dan share video ini, semoga ramai yang akan dapat manfaat, dan pastikan anda menonton video ini sampai habis supaya anda faham secara menyeluruh berkenaan sejarah yang ingin disampaikan. Sebuah kampung yang dahulunya dikenali sebagai Kampung Sungai Hud, kini dikenali sebagai Kampung Permatang Raja, menyimpan rahsia tentang kewujudan sebuah makam yang dikatakan misteri dan sentiasa dikaitkan dengan kisah kerajaan purba yang pernah menjejakkan kaki ke kawasan itu. Tiada penerangan tentang 3 buah makam ini menjadi tanda tanya, dan pelbagai cerita dan kisah dicipta untuk menambah kesedapan ceritanya. Lokasi Kampung Permatang Raja ialah di Pantai Remis, Perak. Terdapat 3 buah makam. Ramai yang tidak tahu pemiliknya. Menurut penduduk tempatan, makam tersebut dinamakan Makam Raja kerana bentuk makam tersebut berbeza dengan makam biasa di sana, dan mereka percaya ia adalah tempat persemadian keluarga diraja. Dikatakan juga kubur tersebut telah dipindahkan dari lokasi asalnya, iaitu di belakang rumah seorang lelaki tua bernama Pak Kasim Traktor. Dikatakan Sultan Idris Shah telah melawat makam ini pada tahun 1965 dan mengakui ia adalah makam raja, namun ia tiada kaitan dengan keturunan Kesultanan Perak. Baginda menggantikan batu nisan itu dengan yang baru, seperti yang kita lihat hari ini. Mulai hari itu, Sultan Idris Shah menukar nama kampung itu daripada Kampung Sungai Hud kepada Kampung Permatang Raja. Penukaran nama kampung itu dicadangkan oleh ketua kampung sendiri, seorang lelaki bernama Muhammad Noor bin Ishaq, dikenali sebagai Pak Tam. Sultan Idris menerima cadangan Pak Tam dan menukar nama kampung itu daripada Kampung Sungai Hud kepada Kampung Permatang Raja untuk memperingati makam tersebut. Pada tahun 1990, pasukan Muzium Sultan Johor datang melawat dan meninjau makam tersebut. Mereka mengatakan bahawa 2 buah kubur lama daripadanya adalah kepunyaan Tengku Fatimah dan Tengku Zaleha yang merupakan anak kepada Raja Abdullah, dan satu lagi kubur adalah kubur bapa mereka berdua, iaitu kubur Raja Abdullah. Untuk makluman anda, mereka adalah kerabat diraja Johor. Dikatakan bahawa pada abad ke-18, Raja Abdullah datang ke kampung dari Johor bersama 2 puteri baginda kerana ingin melarikan diri daripada Raja Siam yang ingin mengahwini 2 puteri baginda. Raja Abdullah datang ke kampung itu dari Sungai Hud bersama seluruh keluarganya dan hulu balang seramai kira-kira 60 orang. Baginda Raja Abdullah membina sebuah istana kayu di kawasan itu dan membangunkan sebuah kerajaan kecil di situ. Pada masa itu, kerajaan Raja Abdullah digelar Negeri Pelindung. Sebelum tempat ini digelar Matang Perak, penduduk di situ mengusahakan sawah di kampung Tebuk. Terdapat juga nelayan di sungai dan laut berhampiran.
Istana kayu Raja Abdullah pada asalnya terletak berhampiran sekolah kebangsaan Kampung Permatang Raja. Menurut orang-orang tua tempatan, terdapat kesan tiang kayu yang dibina di sini pada tahun 1970. Tidak lama selepas kerajaan baru ditadbir, kerajaan negeri Pelindung telah musnah oleh serangan wabak penyakit yang dipanggil taun. Ramai yang mati, termasuk 2 puterinya. Mereka semua dikebumikan di tempat yang sama. Raja Abdullah tidak terkena wabak taun dan terselamat daripada jangkitan itu. Kemudian telah berpindah ke Berwas dan tinggal di sana sehingga kemangkatannya di Berwas. Oleh yang demikian, sumber batin adalah salah satu cabang ilmu yang perlu diteliti dan dikaji dengan lebih mendalam pada dapatannya, bukan ditolak mentah-mentah. InsyaAllah, dalam video ini, saya dan Puan Ita akan kongsikan maklumat berdasarkan dari sumber batin. Apa yang akan saya sampaikan ini terpulang kepada anda sama ada ingin percaya ataupun tidak. Nasihat saya, jangan terus menolak dan jangan pula terus menerima bulat-bulat selagi anda belum dapat fakta sebenar atau meyakini melalui hati nurani anda. Bismillahirrahmanirrahim. Pada mulanya, saya tidak ketahui bahawa Raja Abdullah ini dari kerabat Johor yang mana, kerana penerangan awal video tadi dari sumber internet ianya disampaikan secara umum sahaja. Saya juga pasti ramai yang tertanya-tanya, Raja Abdullah ini dari kerabat Johor yang mana? Sama ada sebelum Johor yang diperintah oleh Sultan Abu Bakar atau kerabat Kesultanan Johor yang sebelum itu. Menurut sumber batin yang kami perolehi, Raja Abdullah ini dari kerabat Kesultanan Johor Riau dan baginda adalah anak kepada Sultan Mahmud Muzaffar Shah keempat. Masihkah anda ingat video tahun lepas yang pernah saya ceritakan berkaitan pemecatan Sultan Mahmud Muzaffar Shah keempat oleh pihak Belanda? Jika belum, boleh semak video tersebut. Rupa-rupanya, ini ada kaitan dengan Raja Abdullah. Ada catatan sejarah mengatakan Sultan Mahmud Muzaffar Shah keempat pergi ke Siam untuk meminta bantuan bagi mengambil balik tahta kerajaannya di Pulau Lingga, tetapi gagal kerana Raja Siam berkeinginan berkahwin dengan salah seorang kerabat Sultan Mahmud Muzaffar Shah keempat sebagai salah satu permintaannya. Rupanya, Raja Siam ingin mengahwini 2 puteri anak kepada Raja Abdullah dan cucu kepada Sultan Mahmud Muzaffar Shah keempat. Namun, tidak dapat dipastikan Raja Abdullah ini anak dari isteri yang mana kerana Sultan Mahmud Muzaffar Shah keempat ada beberapa orang isteri. Berkenaan makam ini pula, ada yang mengatakan makam Raja Abdullah adalah makam tanda. Tetapi berdasarkan pemerhatian melalui sumber batin, ini adalah makam Raja Abdullah yang sebenar. Makam 2 orang puterinya itu juga adalah makam yang sebenar kerana memang terdapat jasadnya pada ketiga-tiga makam ini. Mungkin ada yang mengatakan ini makam tanda sebagai salah satu helah untuk mengelirukan orang luar kerana bimbang kawasan makam ini menjadi kawasan pemujaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Jadi itu saja video untuk kali ini. Diharap dapat memberikan sedikit pendedahan kepada generasi kini dan akan datang. Juga memberikan sedikit maklumat kepada pengkaji dan peminat sejarah supaya dapat merungkaikan lagi sejarah ini. Jangan lupa sertai ahli member channel Eksplorasi Misteri Mistik ini dengan klik pada butang join di bawah video ini atau klik link pada ruangan description. Terdapat 4 pilihan peringkat package yang disediakan. Untuk penerangan lanjut, sila klik join sekarang dan anda akan dibawa kepada video penerangan berkenaan package-package tersebut.
Jadi sampai di sini saja video untuk kali ini dan jumpa kita di episod akan datang yang lebih menarik insya-Allah. Assalamualaikum.